Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama dengan saya Cikgu Atika binti Adnan. Baik anak-anak murid, saya harapkan bahawa anak-anak murid saya yang di luar sana berada dalam keadaan yang baik dan sihat di samping keluarga yang tersayang. Sebelum tu, kita mulakan pembelajaran kita dengan menonton video. Menjadi bilik darjah. Begitulah inisiatif yang dilakukan oleh seorang guru di Kinabatangan dalam memastikan tiada pelajarnya tercicir dalam pelajaran. Ini berikutan daripada pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang menyebabkan sesi pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka tidak dapat dijalankan. Bukan itu sahaja, guru yang dikenali sebagai Nasir Muhammad Jamal dari Sekolah Kebangsaan SK Desa Permai itu turut menggunakan perahu untuk mengantar modul pembelajaran setiap minggu kepada pelajarnya. Berbekalkan sebuah beg mengandungi modul PDPR serta meja lipat, Nasir yang merupakan seorang guru subjek sains, pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan meninggalkan rumahnya ke perahu kayu beratap yang dikemudinya sendiri ke Sungai Kinabatangan untuk ke rumah murid-muridnya. Oleh kerana tiada jeti atau tempat turun dari perahu yang sesuai, guru berusia 39 tahun itu perlu berhati-hati ketika keluar dari perahunya di kawasan cetek tepi sungai untuk menjemput muridnya di rumah berdekatan. Menurutnya, sejak berkhidmat 10 tahun lepas, dia mengakui keadaan kawasan pedalaman yang berbeza dari bandar melahirkan rasa tanggungjawab dalam dirinya serta 5 guru lain untuk memberikan yang terbaik kepada pelajar. Diharapkan semua guru tidak berputus asa dalam memberikan ilmu kepada pelajarnya dan diharapkan semua pelajar menghargai pengorbanan guru mereka yang bersusah payah mengajar, terutamanya ketika pandemik yang sedang melanda negara ini. Baiklah anak-anak, itulah tayangan video berkenaan Cikgu Nasir yang menaiki perahu yang dikemudinya sendiri untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak muridnya. Baik anak-anak, hari ini objektif kita adalah murid dapat memberikan respons berdasarkan suruhan. Kita akan melihat unit 14 berbuat kebajikan. Kebajikan ini juga bermaksud kebaikan. Berbuat kebaikan. Jadi anak-anak boleh melihat buku teks Bahasa Melayu tahun 2 jilid 2 muka surat 7. Tajuk Ayahku Guru. Di sini anak-anak dapat melihat dialog di antara Hasan dan rakan-rakannya. Hasan, cuba lihat dialog yang pertama. Alice, sila lihat tayangan slide ini. Ini nampak seorang guru di dalam kelas. Jadi Alice pun berkata, baiklah Hasan, siapakah beliau? Beliau ialah ayah saya. Gambar itu diambil semasa beliau bertugas di Sarawak. Ini gambar adalah slide ini berkenaan ayahnya yang mengajar di Sarawak. Oh begitu Hasan. Minta kamu bercerita tentang slide kedua itu. Lihat, di sini adalah tadi kita tengok dalam video perahu beratap. Perahu beratap ni sama ada boleh dikemudikan oleh guru itu sendiri ataupun sekiranya guru itu tidak mempunyai perahu, dia juga boleh menaiki perahu tambang, dipanggil sebagai perahu tambang. Bersama dengan siapa agak-agaknya? Anak muridnya. Cuba lihat ni, terdapat beberapa orang anak murid yang berpakaian unik beruniform. Jadi, cuba kita lihat apa balasan dialog tersebut. Ayah saya terpaksa menaiki perahu tambang bersama dengan murid-muridnya ke sekolah. Hebat ayah kamu. Harap kamu dapat bercerita tentang tempat tinggal ayah kamu di sana. Cuba kita lihat. Di manakah tempat tinggal ayah Hasan? Ayah Hasan semasa menetap di Sarawak, ini adalah rumah guru yang disediakan oleh pihak kerajaan. Jadi kita tengok dialog Hasan. Semasa di Sarawak, ayah saya menginap di rumah guru yang disediakan oleh pihak
kerajaan. Baik, di manakah suruhannya? Di sini minta dan harap. Jadi, dialog ini adalah Hasan memberikan respons terhadap permintaan kawan-kawannya. Tengok, minta suruhan. Dia membuat suruhan dengan menggunakan perkataan minta. Dan kawan dia yang berikutnya adalah menyatakan suruhan dengan menggunakan perkataan harap. Jadi, Hasan memberi respons terhadap suruhan kawan-kawannya. Baik, sekarang anak-anak, kita beralih kepada gambar ini. Cuba anak-anak teliti gambar ini. Lihat sekolahnya. Sekolahnya tu anak-anak ni berlapikkan tanah. Dan sekolahnya, adakah sekolahnya besar atau sekolahnya kecil? Sekolahnya kecil, tapi semangat anak-anak ini, semangat kawan-kawan awak ni, semuanya besar untuk menuntut ilmu. Ini di negara kita di Sabah. Dan ini juga di negara kita, kalau awak tengok, pakaiannya adalah tentera Malaysia. Dan ini adalah beberapa daripada gambar beberapa negara yang lain. Tengok rakan-rakan anda daripada negara-negara lain di dalam dan luar negara. Ada yang terpaksa meniti, di bawahnya terdapat air sungai. Yang kadang-kadang air sungai ini arusnya deras. Dan lihat ketinggiannya. Sangat tinggi. Mereka menempuhi cabaran yang besar untuk menuntut ilmu. Ini, cuba lihat gambar di bawah ini pula. Dimasukkan di dalam plastik. Yang awak selalu guna untuk plastik sampah. Tapi mereka masukkan anak-anak ke dalam plastik untuk menyeberangi sungai. Kalau lihat paras sungainya, lihat berada di paras dada orang dewasa. Dan pakcik ni, orang dewasa ini membantu untuk menyeberangi anak-anak ini, menyeberangi sungai untuk menuntut ilmu. Dan awak tengok yang di sini juga adalah tentera membantu anak-anak murid untuk menaiki ke jabatan ini ataupun titian untuk ke sekolah. Jadi, sebagai murid-murid yang berada di bandar, kita perlulah berasa syukur dengan keadaan kita. Kalau kita rasa kita susah, ada orang yang lebih susah. Kalau kita rasa kehidupan kita mencabar, ada orang lain yang lebih mencabar. Tapi cara mereka atasi sangat positif. Jadi kita juga perlu begitu mempunyai semangat yang positif juga. Dan ini adalah menunjukkan nilai cintakan tanah air. Semua ni cintakan tanah air mereka kerana mereka ingin menjadi orang yang lebih baik. Mereka membantu anak-anak bangsa untuk menjadi lebih baik, menuntut ilmu. Dan mereka sendiri sebagai anak-anak murid juga, mereka berusaha lebih baik untuk membaiki diri mereka, membaiki keluarga mereka. Sebab bila menuntut ilmu, apa dia? Kita boleh menuntut ilmu sekiranya sampai peringkat diploma, sarjana, kita boleh mendapat pekerjaan yang lebih baik dan kita boleh membantu keluarga dari segi kewangan, menaik tarafkan kewangan keluarga. Jadi, menaikkan taraf kewangan keluarga juga menaik tarafkan tanah air kita lah. Baik, seterusnya kita pergi ke buku latihan halaman 7. Buku latihan jilid 2, Bahasa Melayu tahun 2, muka surat 9. Tajuknya adalah baiknya polis trafik. Juga dialog, terdapat dua watak iaitu Syok Lim dan Rizan berbual berkenaan polis trafik. Baik, yang pertama kita tengok apa yang dilakukan oleh polis trafik di sini. Gambar yang pertama, terdapat polis trafik ketika lampu trafik rosak. Jadi untuk memudahkan perjalanan, menjaga keselamatan pengguna jalan raya, polis trafik berada di situ untuk mengawal keadaan. Di sini terdapat kereta yang rosak
dibantu oleh polis trafik menolak kereta tersebut untuk memudahkan pengguna jalan raya dan membantu pengguna jalan raya yang lain serta mengawal keadaan keselamatan jalan pengguna jalan raya. Begitu juga yang ketiga, apabila mempunyai kemalangan, mereka membantu dan ketika hujan untuk membantu pengguna jalan raya. Jadi anak-anak, mari kita lihat dialog pula. Siok Ling, Rizan, siapakah itu? Itu polis trafik. Mereka, apa dia? Mereka menjaga keselamatan pengguna jalan raya. Betul. Baik, yang kedua, Siok Ling mengatakan, apa dia? Rizan, tolong jelaskan sifat terpuji polis trafik. Sifat terpuji adalah sifat mulia ataupun sifat yang baik, sifat yang positif. Jadi Rizan, sebagai anggota polis trafik, mereka akan membantu mengawal keadaan jalan raya. Kok Bun, watak Kok Bun di bawah ni. Kok Bun pula, Rizan, minta kamu beritahu kami sifat patriotisme yang ada pada seorang anggota polis trafik. Sifat patriotisme ni apa? Patriotisme ini adalah semangat cintakan negara. Semangat cintakan tanah air. Jadi Rizan, mereka sanggup bertugas dengan tekunnya demi negara. Kalau tengok ketika panas mereka ada, ketika hujan pun mereka ada. Jadi mereka bertugas dengan tekunnya demi negara. Kenapa demi negara? Bukannya mereka pergi berperang. Demi negara ni bukan semestinya kena berperang. Menjaga keselamatan negara bukannya pergi berperang sahaja, tapi memastikan tak berlakunya kemalangan. Sebab ni ketika hujan, ketika panas, untuk memastikan kalau traffic light ni, kalau lampu trafik ni rosak, kalau tak ada polis trafik, rasanya kalau masing-masing mengikut pengguna jalan raya mengikut kemahuan sendiri, yang kiri ke kanan, kanan ke kiri, yang depan ke atas, atas ke bawah, jadi masing-masing akan menyebabkan berlakunya pelanggaran akibat tidak sabar. Jadi apa yang perlu ada adalah polis trafik untuk mengawal keadaan jalan raya tersebut. Dan inilah yang dikatakan demi negara, keselamatan rakyat. Baik, seterusnya Kok Bun. Terima kasih Rizan, kamu memang bijak. Siok Ling, ya, kamu memang bijak. Terima kasih Rizan. Sama-sama. Baik anak-anak, itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kerana menyertai PDPR kita hari ini. Saya mengharapkan kamu jaga diri, jaga kebersihan dan jaga keselamatan sepanjang kita berada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam sayang dan salam cinta daripada saya, Cikgu Atika. Assalamualaikum.